Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ma taufiqi wa la intisamiyya illa billah wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita pada Allah. Dengan izin dan rahmatnya Allah himpunkan kita pada malam ni. Malam ni kita ambil hadis berkenaan dengan hadis musafir, salat musafir. Dan kita berhenti baru ni muka surat kitab Bulughul Maram 223, hadis 456, kan? Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti hadis tu. Daripada Abdullah bin Umar, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, inna Allah ta'ala yuhibbu an yu'ta rukhsah kama yakrahu an yu'ta ma'siyat. Hadis ni kita dah ambil dan kita bincang. Kita cakap tentang Abdullah bin Umar cerita mai kat kita, habaq mai kat kita pribadi Nabi, benda nama dia rukhsah semua dia ambil, dia tak tolak. Bila Allah bagi kelonggaran, semua Nabi ambil, Nabi tak tolak. Tapi dalam masa yang sama kalau kita tak ambil, adakah hukum, jatuh hukum kita ni melakukan maksiat? Ni hadis ni dia cerita kat kita terjemahan dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka sangat-sangat. Suka apa? Rukhsah ya Allah bagi, kelonggaran ya Allah bagi ni diterima. Allah paling suka bila mana satu kelonggaran ya Allah longgarkan untuk kita, kita terima. Ia tidak suka dia kata perbuatan maksiat dikerjakan. Maksud dia seolah-olah macam kita tak, kalau kita tak mau terima apa nama rukhsah yang Tuhan bagi itu, macam kita melakukan satu benda yang tak cantik, tak elok. Itu maksud dia. Nampak tak? Bila sahabat tanya kat Nabi, Nabi kata, aku rukhsah yang Tuhan bagi semua aku ambil. Terutamanya bila Nabi kata, bila Allah kata orang yang bermusafir jangan puasa, buka puasa. Walaupun Nabi nak kata, Nabi tak nak kapal terbang pun. Nampak tak? Katalah kita nak kapal terbang daripada Kuala Lumpur nak mai ke Penang, kita tak diwajibkan puasa dalam bulan Ramadan. Tak diwajibkan puasa. Pasal kita golongan orang musafir yang Allah bagi kelonggaran. Ni contoh. Saya dapat faham kot lain jenuh pula YouTube merata pula. Kadang-kadang daripada ambil sekerat ni pun masalah. Nampak tak masalah? Sekerat ambil. Ustaz tu kata daripada Kuala Lumpur jangan puasa. Satu masalah dia timai, nampak tak? Tapi dalam masa yang sama ada sahabat Nabi minta, ya Rasulullah kalau aku nak puasa, fala junaha alai, Nabi kata kalau nak puasa tak dosa bagi hang, tak dosa, puasa lah. Nampak tak? Kau nak puasa, tapi bagi Nabi kata bagi diri aku semua kelonggaran yang Allah bagi dia terima. Pasal Allah suka manusia yang benda yang Tuhan bagi dia terima. Dia nak cerita berkenaan dengan kelonggaran. Begitu juga dengan orang yang bermusafir, semayang 4 rakaat jadi 2. Tapi passion jenis tak mau juga, tak upaya. Macam Ustaz cerita mak Ustaz sendiri daruah ada pun. Dia kalau nak pergi mana-mana dia tak suka nak buat ringkas-ringkas. Dia kata dah senang ni semua nama semayang. Dia kata penyegan, malas dia kata. Ni semua kita duk elok musafir naik atas kereta, turun, boleh ambil wuduk. Yang nak buat dua-dua ni orang yang malas dia kata. Walaupun anak dia ustaz duk terang macam nak, aku tak mau ni semua aku dapat. Dulu kami tak bisa dengar macam ni, lala ni semua macam-macam. Nampak tak? Tapi kalau dia nak buat 4 pun tak apa, tak salah. Tetap salah. Nampak tak? Dia nanti berhenti setiap kali tempat perhentian, dia berhenti buat zuhur 4. Saat ni apa nama dia buat asar pula 4. Buatlah hang sebelum hang dibuatkan. Buatlah. Nampak tak? Maka sunnahnya kita ambil rukhsah yang Tuhan bagi. Dia dah ajak bab tu dah habis kita bincang. Okey. Hari ini kita masuk bab daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni sahabat Nabi yang dikebumikan akhir sekali di bumi Basrah. Pasal tu bumi Basrah ni bumi yang cukup berkat, gudang segala ilmu di situ. Kita mengaji ilmu nahu, kita mengaji ilmu sarah, kita akan sebut Sibawai, kita sebut ulama-ulama yang daripada Kufah, Najaf, Basrah, semua tempat orang ni. Anas bin Malik, dan dia salah seorang sahabat Nabi yang last sekali meninggal di mana? Meninggal di Basrah. Keturunan dia pula, ya Allah, keturunan yang kata Anas bin Malik ni ramai melahirkan ulama-ulama yang alim. Macam tempat di situ Kufah semua, Imam Abu Hanifah. Bapa di situ, keturunan di situ Imam Abu Hanifah. Lepas berlakunya kezaliman di situ kuat, baru dia hijrah masuk di Baghdad. Termasuklah Ibnu Kathir. Keturunan Ibnu Kathir semua ni keturunan yang cemerlang sangat-sangat. Tapi Ibnu Kathir ni kalau ikut sejarah, macam Ustaz cerita, dia cuba kali-kali, dia ni dipersekat dia daripada tak boleh ceramah, tak boleh bagi kuliah, apa pun tak pernah. Tapi bila dia mati, orang semayang dekat dia lebih pada Jumaat. Berapa kali Jumaat orang semayang, terkejut ya Allah. Ilmu Ibnu Kathir ni subhanallah, cantik. Cantik Allah bagi. Kalau kita macam Ustaz kata, mengaji tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quran azim, ya Allah, banyak sangat ulama buat. Main tentang tafsir yang, ialah kita akui semua tafsir ulama hebat. Tapi main tak Ibnu Kathir ni agak mudah orang awam biasa baca pun mudah nak faham. Mudah nak faham. Tajuk dia pun orang tanya tafsir Al-Quran azim. Pasal apa nama Al-Azim kot tafsir hang? Dia kata Al-Azim tu sendiri nama bagi surah Al-Fatihah. Maka dia kata setiap surah yang kita nak baca, kita nak baca surah Al-Baqarah, kita kena tahu apa nama Fatihah dulu. Nak baca Al-Imran, Fatihah dulu. Nak tahu apa pun Fatihah dulu. Maka tahu Fatihah pun. Tafsir dia mudah. Main pula berkenaan dengan cerita-cerita Nabi daripada Adam sampai ke sebelum Nabi Muhammad. Satu-satunya ulama yang karang, yang kita tengok ya Allah senang nak faham, Ibnu Kathir. Main pula tanda kiamat, dia pula karang. Yang baru ni dia baca tanda kiamat, dia karang tanda-tanda kiamat ni cantik daripada awal, dia buat fasah-fasah dia. Maka Ibnu Kathir kata salah satu daripada rukun iman, kita kena tahu hari kiamat. Adakah kita tahu? Abdullah bin Abbas sampai berdiri dengar Nabi duk cakap tentang kiamat ni. Abdullah bin Abbas berdiri nak tahu, kata apa ni Allah nak bagi cantik berkenaan dengan salah satunya, kita nak yakin dengan Allah Ta'ala hari kiamat tu mai. Mau tak mau dia kata, Ibnu Kathir kata awalul qiyamah, mula-mula tanda kiamat, ketahuilah kita kena malaikat siapa? Israfil. Kena Israfil dulu. Bila kita kena malaikat Israfil, barulah kita kena tanda kiamat. Bila kita kena kiamat, kita tahu Israfil. Pasal kiamat dia berkaitan dengan malaikat Israfil. Maka Ibnu Kathir kata kena malaikat Israfil, yang dia tu hebat. Allah tumbuh dekat dia kepala dia, bulu-bulu dia, nama bulu yang ada dekat malaikat Israfil ni nama dia Za'faran. Za'faran, you all understand? Za'faran. Yang kita nak ambil Za'faran bodoh layak jadi kuning tu kan. Bulu tu adalah bulu yang Allah bagi tumbuh dekat malaikat yang nama dia Israfil. Dia ada 4 sayap saja. Satu sayap dia buka, dia kelepiak. Semua 7 petala langit ni, 7 petala langit dia dengar kata dia buka sayap. Pasal Allah cipta dia duduk, Allah letak sangkakala di sebelah kanan dia. Ini berkenaan dengan tanda-tanda kiamat lah. Bila mengaji tanda kiamat, hadis berjela berkenaan dengan Israfil. Pasal Allah cipta dia dulu. Lepas 500 tahun baru mai Mikail, lepas 500 tahun mai Jibril. Yang Ustaz nak cerita ni berkenaan dengan tempat Anas bin Malik ni cukup berkat, melahirkan ulama yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Anas bin Malik. Anas bin Malik kata dia, ya Allah, apa kata dia? Kata dia kana Rasulullah, adalah bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja masiratan, kalau Nabi ya Allah pergi jauh ya Allah, apabila dia kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengadakan perjalanan, dia kata
Idza kharaja masiratan, dia agak jalan itu dia kata thalathata amyal au farasikh. Dia kata dekat sini salah, ataupun dia kata apa nama, dia kata kat 3 batu ataupun fasakh. Baginda dia kata solat 2 rakaat. Yang inilah perbincangan yang paling panjang lebar sampai tak terhingga-hingga bab berkenaan dengan sembahyang anak kasar ni. Beratus pendapat, ratusan pendapat. Contoh satu pendapat. Maka kita kena ambil pendapat yang apa nama, yang kebanyakan yang mudah bagi tempat kita, mudah bagi suruh kita, selagi mana tak bertentangan dengan nas, supaya orang tak tengok kita pelik. Okey, contohnya kita di katalah ni sungai pisah, ni Kedah, ni Penang. Kita masuk Kedah aja kita boleh kasar dah masuk tempat orang. Nampak tak mampu kalau orang duduk sepadan setiap hari dia jamak kasar. Nampak tak jamak kasar? Banyak perbahasan di kalangan ulama ni banyak. Dia duduk sepadan, dia masuk negeri orang, dia boleh, pasal dia boleh jamak, dia bermusafir negeri orang. Nampak tak? Jadi kita ambil pendapat yang mudah kita faham. Lagi satu ni jamak dan kasar, yang kata bila Nabi jarak tu berapa ni? Ada ulama mengatakan 80 batu, bukan? Kan? 80 batu tak apa lagi. Nampak tak? Itu pendapat ulama. Ambil banyak tu. Yang paling penting sekali bermusafir, ada kata 2 marhalah dan sebagainya, kan? Oleh sebab tu ya Allah, perbincangan musafir ni nanti kita tengok pelan-pelan macam mana cara Nabi bermusafir. Yang paling penting sekali ialah dia kata kat sini, Nabi bila keluar saja perjalanan jauh sikit, pendapat ni orang kata Nabi bergerak. Idza kharaja, bila Nabi keluar agak jauh sikit perjalanan tu, dia kata ya ni 3 batu atau orang dengar 3 batu ni seronok. 3 batu, Allah 3 batu dekat sangat. Macam Ustaz Mai kata daripada ferry, dekat boleh dah. Nampak tak? Jadi macam mana kita nak handle masalah ni? Kan masalah ni. Maka dia kata dalam hadis ni, Nabi keluar jauh sikit, Nabi di situ Nabi semayang. Pasal tu kebanyakannya orang akan ambil nak semayang kasar ni, kita nak start semayang di mana? Pasal hadis sudah sebut Nabi keluar daripada kawasan rumah jauh sikit 3 batu, Nabi semayang. Nampak tak? Satu, nas tu memang nas yang banyak orang ambil berpegang, mengatakan tak boleh kita semayang di rumah, kita kena keluar daripada tu. Tapi kalau kita tengok pada hadis yang lain pula, lah hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tulis kat situ, Nabi kalau dia nak bermusafir di rumah sendiri Nabi semayang. Kalau kita beritahu masyarakat kita, satu tugujud. Ustaz nak cerita ni panjang, cuma nak ringkas, nak kata 2 keadaan ni boleh. Sama ada kita nak keluar dulu, kita keluar daripada kawasan rumah kita yang kebanyakannya tempat kita, kebanyakannya ulama, kebanyakan yang orang duk mengajak yang mengatakan dia kena keluar daripada kawasan rumah, berjalan jauh sikit 2 marhalah baru dia semayang. Ataupun yang paling penting, dia dah keluar dalam perjalanan rumah, pada masa tu dia semayang. Itu nas yang ada. Daripada dengar cara tu nas tu, maka kita pun kata ya. Jangan kita kata salah. Pendapat tu tak salah, betul, dibolehkan. Tapi dia tak boleh menafikan satu lagi hadis, yang mana Nabi SAW, Nabi pun juga semayang dalam rumah dia. Macam kita nak pergi kita nak pergi Mekah kan, nak pergi manakah, kita suka duk semayang kat airport ni, kita semayang di rumah siap-siap. Semayang kat rumah siap-siap, nak musafir kata Zuhur dengan Asar, dah masuk Zuhur, buat Zuhur di rumah, buat Asar di rumah, dua-dua. Pasal niat tu sampai keluar. Pasal Nabi pernah buat di dalam rumah dia sebelum dia keluar ke rumah. Nampak tak? Maka dua-dua nas tu ada. Tapi kita tak, bila kita pegang satu nas ni, kita kata Nabi keluar elok dalam perjalanan, baru Nabi buat semayang. Tapi dalam masa yang sama ada juga nas yang mengatakan Nabi buat di rumah sendiri. Nampak tak? Jadi kita, bila kita nak mengaji satu benda baru, tak selesa lah, tak mau lah, kita nak biasa di luar buat. Buatlah di luar sudah. Dia pasal dia dengar satu benda yang tak tahu, tak seronok sangat-sangat lah, mamak tu duk mengajak benda satu macam, duk main tempat, dia rasa tak seronok, dia pergi pegang yang hadis kata Nabi keluar pada kuasa rumah, Nabi semayang. Tak apa. Yang paling penting, dia tak boleh menafikan satu benda yang ada nas, satu benda yang ada dalil.
Ya Allah, jarak dia kata untuk mengkasarkan solat iaitu sejauh lebih kurang dia kata 5 kilometer. Ni buku ni sebut 5 kilometer. Orang tu nak bermusafir, maka ulama berbahas lagi dengan syarat dia nak bermusafir. Niat dia musafir, elok dia jalan saja 5 kilometer ke Bapa Batu ke, dia boleh semayang dah. Dia boleh semayang, dia kata apa nama, dia boleh kasarkan semayang, dia boleh apa nama, jadi 2 rakaat, 4 jadi 2 dari tempat kediamannya orang yang bermusafir perjalanan jauh. Ini satu pendapat. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani pun ajar kat kita, dia nak keluar tu semayang, keluar tu semayang. Hukumnya dia kata sunnah, dia kata mengkasarkan solat bagi orang yang bermusafir yang telah dia kata menempuh perjalanan lebih kurang 5 km. Dia nak musafir, walaupun musafir tu jauh, elok sampai dah 5 km, dia kata kat dalam buku ni kata dia boleh semayang dah. Nampak tak? Dia boleh semayang dah. Tak, guru tak puas hati kan. Rasa-rasa pada dengar ada keterangan daripada Ustaz Alim, Ustaz pun dengar. Ustaz pada dengar Ustaz tu, ya Allah tu, nampak ada benda yang kita mengajak, ya Allah, terutamanya pasal tu Ustaz tengok ramai di kalangan kita ni, bila Ustaz buat kuliah lepas maghrib dia terus apa nama, maghrib dia jamak dan kasar. Ustaz tak kata apa-apa, Ustaz tak komplain lebab tu, tak komplain. Jadi bab tu kena berhati-hati, jangan ambil dengan pendapat yang nadir. Pendapat nadir ni pendapat yang jarang-jarang. Tak salah tu Ustaz, nak kata salah tak salah, pasal itu dalil. Lebih elok kita ambil daripada pendapat yang kebanyakannya di kalangan ulama. Dia tak jadi kepelekan dalam masyarakat. Okey, kita nak setengah dia mai kuliah Ustaz, dia buat maghrib 3, dia buat asar apa nama, terus dia buat apa nama, isya 2. Ustaz no comment. No comment, nampak tak? Dia ikut tok guru. Dia ikut tok guru. Tok guru kena bertanggungjawab dengan semua perbuatan anak murid. Okey. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kharajna, dia kata, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah ila al-Makkah. Fakana yusalli raka'ataini hatta raja'na ila al-Madinah. Hadis muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Hadis ni pun kadang-kadang juga apa nama, yang kita kata semayang, kalau kita semayang apa nama, jamak dan kasar, kita dalam perjalanan kita jamak dan kasar zuhur dengan asar, katalah kita keluar zuhur asar, sampailah di Kuala Lumpur, itu jamak kasar pasal kita bermusafir. Perbahasan ni banyak sangat-sangat. Macam Imam Malik, bagi pendapat Imam Malik, Tok Guru ni Ustaz bagi 2-3 pendapat lah supaya tak mau keliru kan apa. Saat ni Imam Abu Hanifah, pening Imam Nawawi punya formula, nampak tak? Ambil cara yang mudah. Bagi Ustaz, cara mudah pertama, selagi mana kita bermusafir, selagi itu boleh kita jamak dan kasar walaupun bertahun-tahun. Macam Nabi kata walaupun 100 tahun. Dia tak ada had. Yang ada had tu fatwa cuma Imam Syafi'i saja yang ada fatwa 3 hari, 15 hari, 17 hari, itu tentuan-tentuan. Tapi selagi mana kita bermusafir 20 hari pusing duduk di Kelantan, saat ni berapa belah hari duduk sana, saat ni pusing mak. Selagi mana kita bermusafir, istilah kita golongan bermusafir, ulama kata hak kita boleh jamak dan kasar sembahyang kita, habis. Dia tak ada hari-hari. Itu pendapat. Nampak tak? Pasal tu kita duduk kat Malaysia ni, kita kena raikan jamak dan kasar ni, dia tak habis-habis bincang sampai ke kiamat. Tak habis-habis bincang. Dia buat mai kata-kata tu lah berceramuk. Cuma Imam Malik buat mai. Imam Malik kata, kalau kita pergi di Kuala Lumpur, kita tahu kata 4 hari untuk kita pergi Kuala Lumpur, dia kata. Memang kita tahu nak duduk selama 4 hari. 3 hari yang pertama saja hak untuk kita jamak dan kasar. Masuk hari keempat tu kena kembali macam semula. Itu pendapat dia. Kembali pada semula bila kita menetap. Kecuali Imam Malik kata kalau kita tak tahu, kita pergi tak tahu, kita pergi tu tak tahu bila nak balik, ya boleh jamak dan kasar. Tapi bila kita kata nak duduk sana seminggu, 3 hari yang pertama, lepas tu datangnya macam semula balik. Itu pendapat ulama. Kita nak ambil yang pertama, tak pendapat ulama, kita sudah seronok nak ambil pendapat pertama.
Nampak tak Ustaz? Dia suruh jamak kasar. Selagi mana kita bermusafir duduk di Kuala Lumpur, berapa hari pun hang duduk bermusafir, saat ni pergi Gombak, saat ni pergi sana. Selagi mana kita bergerak bermusafir, hak kita boleh jamak dan kasar. Boleh kita jamak dan kasar. Walaupun bertahun-tahun, jamaklah kamu sebelum kamu dijamakkan. Jamaklah. Satu. Yang keduanya, masalahnya kita balik. Ni dia nak cakap. Bila kita balik daripada Kuala Lumpur, bila kita balik pada Kuala Lumpur, kita dah masuk kawasan Pulau Pinang, maka tak ada lagi jamak dan kasar. Itu salah. Nampak tak? Bila kita katalah kita dah masuk di kawasan Pulau Pinang, masuk Pulau Pinang, oh habis dah asal aku kita masuk lah, kita masuk waktu zuhur, habis dah jamak, tak, aku kena kembali pada semula. Aku kembali pada semula. Nampak tak? Ada ulama mengatakan sepanjang, walaupun dia masuk negeri dia, selagi mana tak sampai, walaupun sampai ke rumah sekalipun, dia boleh buat. Itu hak Jerman. Ada faham tu? Kan? Hatta idza raja'na, sampai kami kembali, dia kata, ya Allah, dah selesai, habis. Nampak dah selesai, dah habis. Dia oleh sebab tu, ya Allah, tapi pendapat yang kebanyakannya, kita dah masuk negeri kita, tak ada lagi jamak dan kasar yang kita dengar. Tak ada lagi jamak dan kasar. Maka sahabat Nabi radhiyallahu anhum sampai ke depa orang Mekah pergi ke Madinah, patah balik katalah ke Mekah, dah sampai Mekah, belum sampai di rumah depa masih lagi duduk sembahyang jamak dan kasar, sampai di rumah habis. Ini pendapat yang banyak-banyak. Ustaz ambil pendapat dalam kitab ni bagi ringkas, supaya tak keliru, tak pening kepala. Tak keliru, tak pening kepala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu, ia berkata, kami dia kata keluar, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Banina. Kami keluar, dia kata, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah. Kami keluar sampai kami di Mekah. Lalu baginda dia kata solat 2 rakaat. 2 rakaat, dia kata 2 rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Sampai kami Madinah. Kami duduk sembahyang macam tu lah, duduk sembahyang, nampak tak? Maksudnya, selama seseorang dalam perjalanan ataupun dia bermusafir, maka selama itu pula ia boleh mengkasarkan salat. Lagi mana dia perjalanan, dia pergi sampai dia balik, dia boleh jamak dan kasar. Tak kira kawasan, dia masuk kawasan habis, tak ada. Itu pendapat. Hukumnya dia kata kat sini, mengkasarkan salat. Kita nak bagi 4 rakaat jadi 2 tu, dia kata selama kita bermusafir adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dituntut. Setengah orang bila dia masuk di kawasan Pulau Pinang, dia tak mau ada jamak kasar. Itu terpulang kat dia. Sebenarnya selagi mana dia belum sampai di Gelugor, selagi tu dia boleh buat. Selagi pada keliling Gelugor tu pun dia boleh buat. Kita ambil hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 yauman yaqsuru, wa fi lafdhin bi Makkah 19 yauman, rawahu al-Imam Bukhari, wa fi riwayat li Abi Daud 17 wa fil ukhra 15. Hadis inilah yang dipegang oleh kebanyakannya mazhab Imam Syafi'i, mengatakan bahawa tengok Nabi bila mana dia bermusafir, dia cuma buat, ada mengatakan 15 hari, 17 hari dan 19 hari. Hadis ada. Bagi orang nak bermusafir ni, hak dia ada. Katalah dia musafir, Allah punya sampai 30 hari, dia cuma boleh buat takat 15. Takat 17. Ada mengatakan sampai 19. Nampak tak? Itu pendapat. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi ni, dia kata tanggal 19 hari. Apa maksud tanggal-tanggal ni? Maksud dia kata aqama, Nabi dirikan sembahyang jamak dan kasar, ataupun Nabi mengkasarkan sembahyang dia berapa belah hari. Dia kata kat sini 19 hari, 19 yauman. Apa betul balik terjemahan tu tak sedap. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata mengkasarkan sembahyang dia 19 yauman. Nampak tak? 19 hari. Ada pula lafaz yang lain mengatakan di Mekah, Nabi yang buat macam tu 19 hari tu ialah di Mekkatul Mukarramah 19 hari.
19 hari. Ada juga pendapat daripada Abu Daud mengatakan 17 hari. Ada juga pendapat yang lain mengatakan 15 hari. Semua ni ada. Maksudnya bila seseorang dia kata musafir, perjalanan jauh, dia kata ke satu tempat yang jauhnya lebih kurang 5 km, dia duduk pegang tu lah 5 km. Ni tuan kita tulis 5 km dari tempat dia kata tinggalnya, dan tempat dia kata di situ, maka dia kata ia boleh, dia kata mengqasarkan solat selama ia tinggal. Selagi mana bahasa tu dia, ulama mengatakan Nabi duk ada kawasan tu bila Nabi bermusafir dari Mekah ke daripada Madinah, dari keluar Madinah Nabi pergi ke Mekah, duduk kat situ. Ada mengatakan 17 hari. 17 hari Nabi duduk di situ. Nabi ya Allah mengqasarkan sembahyang dia. Jadi kita pun kan daripada Pulau Pinang pergi di mana? Kuala Lumpur. 17 hari. Boleh qasar tak? Boleh. Boleh qasar kan kita? Nampak tak? Pasal hadis Nabi. Pasal Nabi kata aku bermusafir, aku golongan bermusafir, aku bukan mukim di situ. Mukim di situ. Nabi daripada Madinah, Nabi pergi di Mekah. Ni kitab ni duk tulis, tuan kitab duk cerita kat kita. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Aqama, Nabi dirikan, qasarkan sembahyang dia masa Nabi sampai dan ditolak daripada Mekah ke Madinah. Duduk di Madinah, ada ulama mengatakan 15 hari Nabi duduk, 15 hari Nabi qasar. Ada mengatakan 17 hari Nabi duduk, 17 hari Nabi qasar. Dak. Ada mengatakan 19 hari. Selagi mana Nabi duduk kawasan tu, boleh jamak dan qasar. Ustaz saya duduk 2 bulan, 2 bulan lah pergi hang. Nampak tak? Tuan kitab kata macam tu kat kita, ya Allah. Dia kata kat sini, dia kata asal tidak, dia kata berniat tinggal. Kita tak berniat meninggal. Bukan kita, kalau kita memang pergi duduk kat sana nak belajar, dah habis. Dah habis dah. Tapi tak, kita golongan bermusafir, duduk di sana memang musafir. Kita duduk di Kelantan 2 bulan untuk cuci-cuci apa semua. Kita memang bukan duduk di sana, niat kita untuk ni, kita nak balik. Nampak tak? Kita bukannya nak menetap di negeri itu, tak. Sebaliknya bila ia kita berniat untuk tinggal menetap, dia memang nak duduk kawasan tu, maka hak mengqasarkan solat itu terbatal. Bila dia nak duduk bila nak duduk, pasal tu di sinilah pendapat Imam Malik. Imam Malik kata bila dia hak dia untuk qasar ialah 3 hari. Bila dia duduk, dia kata dah lebih pada 3 hari, selepas pada tu semua dia kata pasal dia tahu nak duduk situ 2 bulan. Bila tahu nak duduk 2 bulan, 3 hari saja bagi dia. Lepas itu semua dia macam biasa. Ini pendapat. Okey. Hukumnya dia kata mengqasarkan salat bagi seseorang selama menjadi musafir adalah sunat muakkadah. Hukum dia selagi mana dia bermusafir, dia boleh pakai kaedah orang yang boleh jamak dan orang boleh qasar. Dalam bab ni dia kata qasar, jamak dia tak sebut lagi. Pasal tu Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada istilah jamak. Jamak cuma di mana? Cuma dia kata di padang Arafah saja. Ya. Tapi tempat lain semua dak qasarkan. Waktu tu dah mai qasar. Pasal dalam hadis dia kata sebut qasar, dia tak sebut jamak dak qasar. Ini pendapat Imam Abu Hanifah pula. Kalau jumpa geng-geng tu lagi dia kata mana boleh gaduh. Kita kata ada tak ada. Padahal pasal bagi pendapat dia tak boleh nak jamakkan sembahyang tu, cuma qasar saja. Cuma qasar saja. Kecuali nak jamak dan qasar di mana? Di padang Arafah. Di padang Arafah. Baik. Maka dia kata kat sini Allah sahabat Nabi yang walahu, dia kata an Imran ibn Husain. Imran ibn Husain ni selalu kerap sangat bermusafir dengan Nabi. Dia suka dekat Nabi, dia musafir dekat Nabi. Dia orang yang pertama sekali tengok mukjizat Nabi. Imran ibn Husain bukan calon-calon orang. Bukan calon-calon orang. Dia duk perhati kat Nabi. Ada jenis sahabat ni suka perhati kat Nabi. Dia perhati kat Nabi bukan dia kepo, dia teringin nak tengok macam mana pergerakan Nabi untuk dia buat. Imran ibn Husain, rombongan sahabat Nabi masa tu bermusafir, Allah lebih daripada 60-70 sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Depa ni musafir, Nabi tengok depa letih, air yang bekas minum pun habis. Dia dengan letih sangat-sangat, tiba-tiba mailah seorang perempuan Yahudi.
Perempuan Yahudi dia mai, dia lari. Memang dia kerja dia kumpul ayat, tengok Nabi dia gamit. Dia suka. Ummu Ma'bad. Dia suka, ya Allah. Bila dia panggil Nabi ya Rasulullah, dekat belakang dia duk isi ayat. Dia kata ambil lah. Nabi cedok ayat tu, Nabi duk bagi kat sahabat. Minumlah, basuh muka lah, dia ambil ayat, buat roti lah, macam-macam, ya Allah. Lebih pada tu lagi, dia simpan ayat masing-masing bekas lagi. Akhirnya, ya Allah, Ummu Ma'bad kata, ni apa cerita ni? Lagi duk ambil ayat, lagi penuh. Ayat tu dia tak bergenjak, duk macam tu lah, punya banyak. Akhirnya, ya Allah, Imran ibn Husain kata, wallahi tengah aku tengok Nabi duk ambil ayat, jari jemari Nabi keluar ayat. Aku tengok jari jemari Nabi keluar ayat, ya Allah Tuhan. Ni bukan gambar kartun tau. Bukan. Ya Allah, nampak ni fadilat yang Allah bagi kat sahabat-sahabat. Bagi pendapat dia mengatakan bahawa Nabi duduk di Mekah bukan 19 hari, bukan 17 hari, bukan 15 hari, 18 hari. Dia pendapat sama ni asyar, maksud dia 18 hari. Ini pendapat dia. Walahu, dia kata an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kita baca saja hadis berkenaan dengan jamak kasar yang ada dalam buku ni. Walahu, nampak tak? Yang mai daripada hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang sama daripada Imam Bukhari. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ni memang agak nadir, agak jarang cakap masalah jamak kasar. Dia banyak bercakap masalah jenazah, masalah macam mana Nabi bertakbir, banyak macam tu. Pasal tu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i akan ambil dalil daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu totally bab berkenaan dengan jenazah, bab mayat. Nampak tak? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia kata sini, aqama bi Tabuk 20 yawman yaqsuruna as-salah. Ruwatuhu thiqat illa annahu ikhtalafa fi waslihi. Maksud dia kata kat sini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah terang tentang, wallahi kami bersama dengan Nabi. Kami duduk dengan Nabi, ya Allah Tuhan. Kami duduk dengan Nabi sekali, ya Allah Tuhan, dalam peperangan Tabuk, bi Tabuk. Dalam peperangan Tabuk kami duduk. Dalam Tabuk dia kata kami tengok dia, kami buat jamak, dia kami buat mengkasarkan sembahyang kami 20 hari. 20 hari. Riwayat ni ruwatuhu thiqat. Orang yang meriwayatkan hadis ni, sahabat yang meriwayatkan hadis ni semua adalah sahih belaka. Dia nak cakap berkenaan dengan Nabi duduk satu tempat tu, kalau 20 hari, 20 harilah dia kasarkan sembahyang. Dia nak ajak yang tu kat kita. Nabi duduk di Mekah berapa belas hari tu lah Nabi kasarkan sembahyang. Dia nak mahabak tu kat kita. Selagi mana dia musafir duduk di situ, maka boleh bagi dia. Kita pun tak pening kepala hari ni, ustaz nak tanya berapa hari boleh ni, ada kata 3 hari, ada 5 atau macam. Selagi mana hang duduk di situ dah mengaji dah hari ni, habis. Hari ni satu bab dia nak clear kat kita. Selagi mana kita musafir duduk di situ, bukan kita nak tak menetap di situ, duduk untuk bermusafir di situ, tunggu anak kita ke sakit macam mana ke, kita musafir, selagi itu kita boleh untuk berkasarkan sembahyang, boleh. Kita boleh jamak kan boleh. Padahkan dia dah cakap di sini semua ni kasar, dia tak masuk jamak pun. Nampak tak? Jadi kita faham jamak dan kasar boleh. Nampak tak? Kecuali kita Imam Abu Hanifah kasar saja sudah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala fi safari qabla an tazigha al-shams al-akhir dhuhri il waqt al-'asri thumma nazala fa jama'a bainahuma. Ada mai dah masuk sikit. Bab apa? Bab jamak yang dia tunggu-tunggu. Yang tadi semua kita baca daripada mula sampailah hadis yang bernama hadis 461, semua berkaitan dengan apa nama? Kasar. Berarti kita boleh kasar selagi mana kita musafir. Ni dia mai dah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia kata berangkat safar, ni maksud safar nak bermusafir, sebelum dia kata apa nama tergelincir matahari,
sebelum tergencim matahari, baginda dia kata takhirkan solat zuhur hingga pada waktu asar. Nampak tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata kat sini senang je. Anas bin Malik kata, macam mana kita nak tahu kata Nabi, kita nak sebut bahasa hari ni jamak jamak takdim, kita kedepankan zuhur dulu, jamak takhir, ataupun kita ambil zuhur ni letak di waktu asar. Macam mana dia nak bagi tahu jamak takdim jamak takhir ni? Kita di sini usah duk tengoklah, bila kita semayang zuhur dengan asar dalam waktu zuhur cantik, zuhur dengan asar dah cantik. Tapi kalau kita ambil zuhur masuk dalam waktu asar, apa kita buat tempat kita? Kita semayang asar dulu, lepas tu kita buat zuhur. Betul tak? Tak kata betul ke? Hamba semua alim, berarti hamba semua ni nampak tak? Faham maksud Ustaz? Waktu zuhur hari ni dia main satu macam, perut tu tak sedap. Kita semayang nak semayang zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar. Masuk waktu zuhur, kita semayang zuhur ni, kita musafir lah ni. Kita semayang zuhur 2 rakaat, lepas tu asar 2 rakaat dalam waktu zuhur. Tapi zuhur kita tak ada nak semayang, kita ambil zuhur masuk dalam waktu asar. Apa kita buat tempat kita? Kita semayang asar 2 rakaat, asar 2 rakaat dulu, lepas tu zuhur 2 rakaat dulu. Betul tak? Duk tanya tempat hampa ni. Aku minum ayat sekali lagi lah. Kita tak buat kat sini macam tu. Ustaz mengaji kat sekolah macam tu. Betul tak? Oh, sini tak buat macam tu. Astagfirullahaladzim, apa alim, Allah alim pada. Kalau tak ada macam tu, alhamdulillah lah. Sebenarnya kita tak boleh buat. Kalau kita ambil zuhur masuk dalam semayang asar, masuk dalam waktu asar, kita tak boleh semayang asar dulu lepas tu zuhur, tak boleh. Cuma niat saja berubah, tapi kita tengok kita letak zuhur dulu, walaupun itu waktu asar. Zuhur dulu lepas tu asar. Kita tak boleh letak asar dulu tu zuhur. Dia khilaf tertib semayang, dia kena utama zuhur masuk dulu, lepas tu asar. Kita tak boleh letak macam kita semayang maghrib dengan isya. Yang Ustaz tengok lah dulu-dulu lah. Ustaz pun ngaji kat boleh pondok, ngaji kan. Kalau kita maghrib dengan isya, kita semayang waktu maghrib dengan isya tak ada masalah. Bila matang isya, kita letak isya dulu, lepas tu maghrib ni salah. Kita kena semayang maghrib dulu, lepas tu isya dalam waktu isya. Kalau kita sampai masjid ni maksudnya asar berjemaah. Kalau kita sampai masjid, kita musafir. Kita sampai masjid tu, orang tengah buat solat asar. Tapi kita kalau nampak orang berjemaah, kita tak digalakkan semayang dengan orang yang tak digalakkan. Agama tak digalakkan. Masa kita boleh berjemaah dah, kan? Jadi kita tak digalakkan. Pasal orang yang bermusafir ni, semua sunat munat semua gugur bagi dia. Sunat munat semua gugur. Maka Tuhan suruh kekalkan, nampak tak? Pasal tu dia antara orang yang mukim dengan orang musafir, yang elok jadi imam adalah orang yang musafir. Nampak tak? Dia musafir, bagi dia jadi imam. Bila dia selesai semayang, dia pakat bangun orang yang mukim. Itu lebih afdal. Jadi kita nampak suasana macam tu, maka kita bagi habis dia punya semayang. Jangan kita semayang kat belakang pula, jadi hal pula. Kita ambil uduk, orang dah start semayang, tak apa, kita semayang. Lepas habis semayang, kita start semayang kita. Itu lebih afdal. Tak usah duduk sembunyi-sembunyi untuk berlaku semua tu. Nampak dah kan? Kita ambil uduk, kita ambil pelan-pelan. Orang pun faham. Orang faham, nampak tak? Ya Allah, nanti kita masuk bab kenaan dengan suasana jamak macam mana. Fahamkan di sini? Dia nak kata di sini Allah, Anas bin Malik dia nak cerita tentang Nabi. Dia kata adalah Rasulullah idza irtahala fi safari, bila Nabi keluar untuk bermusafir, Nabi keluar tu dia kata qabla an tadhigh asy-syams al-akhir dhuhr ila waqt al-'asr. Berhenti dekat tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi keluar
Nabi keluar bermusafir, Nabi keluar pada rumah dia sebelum zuhur. Faham maksud Ustaz? Nabi keluar rumah dia sebelum tergelincir matahari. Bila masuk tergelincir ni menunjukkan tak masuk zuhur lagi. Nabi keluar tu zuhur tak masuk lagi. Automatik Nabi niat, Nabi nak letak zuhur tu dalam waktu asar. Jadi kita kalau keluar dari Allah, keluar tu Allahu Akbar. Dah kita keluar dah masuk zuhur. Kita nampak zuhur sampai kedua, tiga tak sempat. Automatik niat siap-siap letakkan dalam waktu asar. Itu dia Nabi buat. Kata Anas bin Malik, aku musafir dengan Nabi, aku nampak macam tu. Summa Nabi kata, summa nazala fa jama'a bainahuma. Nabi turun di tempat tu, Nabi pun sembahyang. Sembahyang apa? Zuhur dengan asar dalam waktu asar. Dia kata kat sini. Dia kata fa'in, dia kata ghadati syams qabla an yartahila salla dhuhri thumma rakiba. Hadis muttafaqun alaih. Berhenti kat situ. Dia kata sini pula, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian baginda dia kata takhirkan zuhur hingga masuk waktu asar. Okey. Kemudian turun, dia kata Nabi turun Nabi ni mau masuk bab dia. Kemudian Nabi turun, Nabi jamakkan kedua solatnya. Solat apa? Solat zuhur dengan asar waktu asar. Clear dah? Habis satu. Kedua, jika dia kata telah tergelincir, Nabi duduk ada di rumah, tergelincir matahari menunjukkan dah masuk waktu zuhur. Bila dah masuk waktu zuhur, jika telah tergelincir matahari, masuk zuhur dah masuk, tetapi sebelum berangkat, Nabi duduk di rumah sebelum berangkat lagi, maka Nabi dia kata solat zuhur kemudian berangkat. Nampak tak? Maka Nabi SAW solat semayang zuhur. Nabi semayang zuhur, kali ikut adil lagi, Nabi semayang zuhur. Lepas tu Nabi semayang zuhur 2 rakaat, Nabi semayang asar 2 rakaat, Nabi keluar. Okey? Nampak tak? Nabi jamak apa? Takdim. Tadi takhir. Ni maksud dia. Bila kita dengar Allahu Akbar, Allahu azan, semayang dulu, keluar. Tapi kalau kita dah keluar, tiba-tiba ya Allah, zuhur tak masuk lagi, automatik ya Allah kita takhirkan dia. Ya Allah, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Banyak hadis ni. Wa fi riwayatin lil Hakim Nisaburi, Imam Al-Hakim Nisaburi, wa fi arba'ina bi isnad sahih, ada 40 dalam isnad yang sahih. Dia kata salla zuhur wal asr, ada ini sebut Nabi sembahyang zuhur dan asar summa rakibah. Ini kadang-kadang orang baca hadis perut duk nyuk-nyuk apa tu ya, madu tak pergi makan madu satu hari ya. Okey, dia kata dengar sini. Di sini hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang-kadang nak jadi puak-puak yang jahat ni, kadang-kadang kita mengaji agama di akhir zaman ni, kita nampak ramai ulama jahat. Akhir zaman ni ulama jahat, banyak ulama sok. Ulama yang nak cari pengaruh, ulama nak jual karipap, ulama nak jual ni, banyak nak cari pengaruh, nak yang tu yang ni. Akhir zaman ni macam-macam, termasuk betul doa lah yang Ustaz mengajar kamu, jangan jadi macam tu. Kalau ciri ulama dah ada hasad, dah ada dengki, boleh mengkafirkan orang, tak puas hati dengan pendapat orang, dia kafirkan orang, tu semua ya Allah Allah dah bagi tahu, inilah peribadi ulama yang jahat. Ulama yang baik ya Allah, dia tak mudah nak mengkafirkan orang, dia tak akan marah pada tempat tak menentu. Dan ulama yang baik ni, dia akan tengok bila anak murid dia buat pergi sikit saja benda, katalah rakaman, dia kata aku tak mau dengar yang sikit, aku nak dengar daripada mula ceramah dia sampai akhir ceramah dia, aku nak tahu apa dia cakap. Itulah fatabayyanu. Quran kata satu benda yang mai dekat kita kena jelaskan dia. Kalau tidak, kita akan jadi satu golongan yang buat dosa tentang orang lain. Kita nampak duk mengajak kat orang, dalam masa yang sama kita adalah unsur yang jahat. Macam Imam Ghazali kata, kalau ada guru jenis macam tu, dia bukan guru mursyid, dia tak boleh tunjuk dekat orang jalan yang elok, sebab dia sendiri tak clear. Kadang-kadang fakta yang dia keluar ialah dia timbulkan ulama ni, ulama pernah bunuh orang,
Sedangkan martabat kedudukan ilmu yang ada kadang-kadang kepada Ibn Taymiyah, Syekh Abdul Wahab ni, semua ni ilmu yang ada kat mereka ni tak ada kat kita. Tak sampai martabat pun. Bila hang cek balik kedudukan dia dengan mustawa ilmu hadis dia, dengan kedudukan dia, dengan ijtihad dia, sampai dia pergi jihad, hang jihad apa pun dak, hang duduk atas hang duduk mengajak tu je, orang usul merata kat hang sampai tahap tu. Tapi depa ni ulama yang redah semua, berjuang, pakai baju uniform tentera berperang. Ada hari depa jadi tentera, ada hari depa turun dalam masyarakat, ada hari depa mengajar, ada hari depa tempuh. Depa punya kehidupan jauh dengan kita. Tiba-tiba kita tak tahu tentang depa ni, kita kata ya Allah ni pembunuh, membunuh orang. Fakta yang kita ambil ni tak clear, ya Allah. Tak rasa takut ke bila kita fitnahkan satu ulama yang cukup besar khidmat dalam masyarakat? Dalam universiti, semua universiti, ya Allah, mana universiti pun mesti kena mengajak tentang nama-nama depa ni. Kita kena kenal sepada Ibn Taymiyah. Dulu ya Allah, dulu kalau zaman 80-an, zaman Ustaz mengaji dulu, Ustaz Sengat, sampai aku pun kutuk Ibn Taymiyah dulu. Nampak tak? Ibn Taymiyah ni Allah berguru dengan tok guru orang Yahudi, tok guru yang tidak ada berkat. Macam-macam buku berkenaan dengan tentang diri dia, Tapi dalam masa yang sama kita tengok orang yang mengaji dengan Ibn Taymiyah ni ramai melahirkan ulama yang muktabar, ulama yang cemerlang. Sebagai contoh siapa dia? Ibn Kathir. Kita nak kata kalau dia Ibn Taymiyah ni tidak ada keberkatan, ilmu dia tak ada berkat, tengok ya Allah, Imam Ghazali kata guru yang mursyid mampu melahirkan ulama yang baik-baik. Tapi kalau kita ya Allah, orang panggil gelar diri kita ulama, ada ciri hasad, dengki, khianat, panggil kita tak elok, fakta yang kita keluar tak elok, dan kita sendiri tak boleh beza yang mana hadis sahih, hadis dhaif. Kita merapu, kita cakap tak ada formula. Sedangkan kalau kita nak mengajar sekalipun, ambil kitab-kitab yang telah disedia oleh ulama yang sedia ada dah. Pasal apa kita perlu buat kitab yang lain? Bila kita buat kitab kita, hak kita, karangan kita sendiri, kita kumpul maklumat yang sesedap dengan jiwa kita. Tapi ulama dulu, dia himpun semua maklumat, dia memang nak bagi kita bulughul maram. Sebagai contoh kitab ni, bulugh, aku nak sampai maram, hadaf, tujuan. Aku nak bagi apa faham hadis Nabi ni, macam mana aku nak bagi faham betul-betul apa kenai Nabi apa. Dahsyat. Matlamat depa buat kitab ni betul-betul depa nak bagi kita kenai. Nak bagi kita kenal pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang akhir zaman ni kita sedih. Kita sedih Allah, fakta yang kalau tak tahu fakta lebih diam. Kita mengajak biasa sudah, rasa takut pada Allah. Bila lama Allah bongkarkan setiap niat setiap orang tu, Allah mulut lidah kita terkeluar cakap. Mulut lidah kita yang jahat ni akan zahirkan kita siapa sebenarnya. Apa tujuan hang ya Allah? Apa tujuan? Cari keredaan Allah ke? Nak cari apa? Ulama ni selalu dirapatkan orang. Yang kadang-kadang kita nak musuh sangat dengan Wahabi ni pasal apa? Adakah fakta-fakta dia yang bertentangan totally ya Allah dengan agama? Kita sanggup berlawan dengan puak macam ni daripada puak Syiah. Sampai kata kalau banding dengan Wahabi dengan Syiah, bunuh Wahabi dulu, biar Syiah tak bahaya sangat berbandingan dengan. Ini menunjukkan dia sendiri cakap macam tu, dia tak tahu nak beza yang mana yang jahat. Maka ya Allah, macam ulama mengatakan bahawa orang yang boleh terima kebenaran ni akidah dia cantik. Tapi orang tak boleh beza yang mana benar, yang mana hak dengan batil ni, akidah dia tak cantik. Sudah nampak benda yang forok-forok yang dia tak suka tak apa. Dia tak boleh menafikan, dia tak boleh bawa mic. Kalau dia bercakap sudut tentang hadis, tak boleh pi. Kita tanya pula sudut hadis, tak boleh pi. Kita tanya pula hadis-hadis yang konkret, ada Nabi buat macam ni, tak ada. Maka kalau hang sayang kat Nabi, katalah cinta Nabi, cinta yang tu ni, hang ikut Nabi. Nabi pesan suruh ikut dia, taraktu fikum amrain.
Aku tinggal dua benda ni baydah, cantik elok-elok. Al-Quran dah cantik dah dengan tafsiran sahabat Nabi. Ambil tafsiran yang sahabat yang paling pandai sangat-sangat ialah apa nama? Abdullah bin Mas'ud. 35 tahun dia sambut Abdullah bin Abbas. Cantik dah. Cantik. Depa ni lebih kenal asma Allah, sifat-sifat Allah dalam Quran ni, depa terjemah dah. Bila depa cakap takat tu sudah. Jangan lebih nak selamatkan akidah. Pasal depa ni lebih faham Quran. Lebih faham Quran. Ada faham ke? Kita tengok masyarakat kita dah menuju masyarakat yang tak elok dah. Pasal tu kita tengok banyak kuliah, banyak forum, banyak yang tu yang ni. Kita tak berjaya tarbiyah masyarakat kita menuju kepada kebaikan. Sebab keberkatan yang ada pada ustaz-ustaz tu sebenarnya tidak ada berkat. Mengajak banyak orang, mengajak pom mengajak banyak. Tapi kemaksiatan masih lagi berlaku. Nampak tak? Satu negeri, satu negara, kalau kemaksiatan tu banyak dengan ulama tu banyak, keberkesanan ulama tu tidak ada kesan dalam masyarakat. Menunjukkan ulama tu sendiri kena pikat jauh. Allah pilih yang untuk mengislahkan manusia, bukan pilih yang untuk cari pengaruh atau cari sesuatu. Faham ke oi? Nampak tak? Jadi kita pun tak mau duk gaduh-gaduh, tak mau duk panggil penemas special brand, rakam ni semua. Saya special brand apa depa ni tahu agama depa bodoh kebanyakannya. Depa bukan tahu apa pada Allah berkabir ya Allah. Fitnah lah dalam masyarakat, ya Allah, fitnah. Cuma hadis ni kita ustaz tengok, ustaz dah baca dah hadis banyak musafir ni macam-macam dah. Kadang-kadang kita kata apa? Kita kata wallahi dengar hadis. Ustaz dah baca dah. Ustaz dengar sendiri keterangan daripada dalam apa nama? Dalam rancangan televisyen pun dah dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi keluar dengar, ambil hadis ni. Tapi dia tak perluaskan hadis ni. Ulama kata lebih pada 40 ulama hadis himpun bercakap berkenaan dengan apa maksud Anas bin Malik. Hadis yang sama. Hadis ni dia cakap dekat kita, Nabi Malik kata, Nabi ya Allah keluar daripada rumah sebelum zuhur. Dalam perjalanan tu baru masuk zuhur. Betul. Dah masuk zuhur, maka Nabi niat. Nabi letak zuhur dia ke asar dia. Nabi jamak dan kasar dalam perjalanan. Lepas tu pula mai waktu zuhur, Nabi duduk di rumah, zuhur masuk. Nabi buat zuhur saja 4 rakaat. Lepas tu Nabi keluar dalam perjalanan, baru Nabi buat asar 2 rakaat dalam perjalanan. Hadis tu kok mana dia ambil hadis ni? Dia ambil hadis ni pasal apa? Hadis ni dia hujung tu dia kata kat sini, fa'in ghazati syams qabla an yartahila shalla dhuhr summa rakiba. Hadis ni dia kata kat sini, bila mana masuknya waktu dah tergelincang dah matahari ni, apa garis kat kawasan yang kadang-kadang menjadi masalah. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan ustaz-ustaz yang sampai fakta macam ni kadang-kadang kesian kat diri dia. Dia kata apa? Nabi sendiri bila dah masuk zuhur, Nabi buat zuhur 4 rakaat. Tengok dia kata kat sini. Lepas Nabi buat zuhur 4 rakaat, betul lah hadis ni sebut Nabi buat zuhur, dia kata Nabi semain zuhur. Lepas tu Nabi naik atas kenderaan dia, Nabi bermusafir. Bunyi zuhur. Tapi dia kena pasal tu tuan kitab ni kata, ya Allah, lebih daripada Al-Hakim Nisaburi ni, ulama nama Al-Hakim Nisaburi ni, dia meletakkan syarat untuk dia himpunkan hadis sama kitab Lu'lu' wal Marjan. Dia letakkan syarat tu mesti mai daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam kitab dia. Semua yang sahih, yang dhaif, yang ragu-ragu dia tak ambil. Apa kata dia? Dia lanjut lagi, dia kata, ya Allah, shalla zuhur wal asr. Tengok dia lanjut. Nabi semayang zuhur dengan asar, dia kata thumma rakibah. Nabi semayang zuhur dulu, asar. Walaupun hadis kata zuhur, dia nak bagi ringkas. Bila mai tafsiran dah di rumah sendiri, Nabi buat semayang zuhur, Nabi buat semayang asar, barulah Nabi nak atas kenderaan dia, Nabi pi. Nampak syarah tu mai bagi tahu kat kita. Ya Allah, mai pula ulama-ulama yang lain, dia kata Ibnu Nu'aim bagi tahu dalam Mustakhraj, dia mengeluarkan hadis Imam Muslim cerita yang sama. Dia kata kana idza fi safar, dia kata zalati syams, bila ya Allah matahari
zalati syam, dia kata zuhur wal asr jami'an. Ni hadis-hadis disebut summa irtahala. Dalam hadis ni disebut ni Allah ada keterangan kat bawah sini. Buku apa ada tak? Ada kan? Dia melakukan solat zuhur di rumah bila musafir, berjalan jauh di atas sesudah. Tulis kat situ zuhur dengan asar. Buku ni pun jahat juga. Nampak tulis kat sini. Buku ni pun dia tak tulis apa dah. Tulis kat sini zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar. Dalam buku, dalam kitab, dalam bahasa Arab, solat zuhur wal asr jami'an. Tulis summa irtahala. Solat Nabi semayang zuhur, Nabi semayang asar jami'an, sekali. Summa irtahala, lepas tu terus Nabi nak atas kenderaan dia. Dengan arti kata boleh tak boleh kita semayang jamak dan qasar di rumah? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Cuma apa tulis kat sini sikit pasal buku ni pun jahat juga. Dan melakukan solat zuhur, dia kata zuhur dan apa, tulis kat situ, dan asar di rumah bila musafir. Nampak tak? Tulis kat situ. Dia tak tulis kat situ. Jadi buku ni pun tak, di sini tak tulis. Tengok jahat ni. Ada kat sini ada. Buku lama tulis. Bagus. Buku lama, buku baru tipu sikit. Enggak, nak tunjukkan dia Nabi semayang di rumah. Ada main di rumah. Semayang di rumah ni jadi isu yang besar, terutamanya di tempat kita ni. Kita tak boleh. Jadi bila kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, tak boleh dia pegang hadis yang mula-mula dululah. Hadis ada Imam Muslim. Nabi keluar idza kharaja fi safar. Nabi keluar dalam perjalanan 3 km ke 4 km, Nabi semayang. Hadis tu yang kebanyakannya kita di Malaysia pegang. Kita memang kalau orang musafir, dia takkan semayang di rumah. Dia akan keluar, dia semayang dekat airport. Betul tak? Semayang siap-siap, biar Allah dah kata nak pergi Mekah ni pukul 4 ke mana kan, nak pergi buat umrah. Hang semayang di rumah, hang zuhur dengan asar, pergi dekat airport senang, tak raplah apa. Ini dengan duk berebut nak semayang, dengan check-in tak semayang, tak sempurna, duk berebut. Saat ni dengan kaki, dengan berayap pakai stoking, dengan busuk berdengung. Ya Allah Tuhan, nampak tak? Busuk habis di kawasan airport tu, busuk. Siapa dah suruh, nampak tak? Kalang kabut dengan berdengung, kadang-kadang terbekuap macam tu, busuk. Dengan kena kapet ayak semua jadi busuk dah. Allahu Akbar. Semayang siap-siap. Jangan buat nayah diri. Jangan buat nayah diri. Bila kita dah mengaji hari ni, kita dah tahu daripada lebih pada 40 hadis ulama yang begitu banyak. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim duk cerita sendiri Nabi bila dah masuk waktu zuhur, Nabi semayang. Bukan takat zuhur, tak ada. Zuhur dengan asar, maghrib tak boleh. Dia faham macam tu pula, mampu pula. Macam tu juga dengan zuhur. Macam baru ni Ustaz mengajar, Ustaz kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kalau orang tu semayang 1 rakaat, dia terlambat semayang, Allah dalam hadis tu sebut subuh dengan asar. Allahu Akbar, kita semayang 1 rakaat subuh dapat. Kita angkat tangan takbir, kita elok, kita sujud, kita elok mangkit. Sujud tu dah sempurna. 2 kali sujud tu menunjukkan dah dapat 1 rakaat dah. Tak perlu kita mangkit. Okay. Bila kita mangkit waktu subuh dah habis. Dengan arti kata satu rakaat dalam subuh, masih ada subuh lagi. 1 rakaat luar subuh. Adakah kita kategori adakah kita kategori kena qada atau sempurna? Nabi kata tam, sempurna. Semayang kita sempurna kalau 1 rakaat saja. Kalau kita semayang 1 rakaat saja, masuklah waktu tu. Contohnya kita semayang asar. Hadis tu cuma duk cerita subuh dengan asar. Asar kita semayang 1 rakaat. Rakaat yang kedua kita mangkit, Allahu Akbar, azan maghrib. 3 rakaat kita semayang dalam maghrib, 1 lagi luar maghrib. Dapat tak dapat asar kita? Dapat. Nampak tak? Dia pun tanya, Ustaz, macam mana pula kalau maghrib? Sama lah, oi. Nabi nak bagi tahu kata apa semayang sekalipun, kalau 1 rakaat
Satu rakaat ya Allah masuk dalam waktu dia. Katalah satu rakaat kita sembahyang maghrib, satu rakaat. Tiba-tiba ya Allah 2 rakaat lagi dengan azan azan isyak. Dapat tak dapat? Dapat satu rakaat. Dia tak kategorikan qada. Orang kata tak, kalau sekiranya dia banyak, bila tu banyak tu sikit, tak tahu betul merepek macam mana, Ustaz tak tahu. Kalau dia kata kalau satu rakaat ni sikit, 3 tu dah banyak, maka dia istilah qada. Pada tak apa tak, Nabi duk bagi tahu satu rakaat pun dapat pun automatik dah dapat sembahyang. Jangan kita duk main kata yang ni qada. Kalau dengar elok sembahyang duk dengar azan, tak niat qada balik. Tukar balik niat dia. Malaikat kata bodoh, hang tipu aku. Nampak dia kan? Pasal Nabi duk kata boleh. Nampak tak? Ni semualah kita kena baiki ya Allah. Macam tu juga dengan sembahyang ni. Hari ni ya Allah, manusia yang duk dengar ni pun kadang-kadang dia confused. Dia kata apa ni ya Allah, selama ni kami duk tahu kata sembahyang jamak dan kasar ni kena keluar dari rumah, tak boleh di rumah. Hari ni mamak ni kata lah, yo ya Allah, satu lagi mamak tu buat cerita lagu maulud, ni mamak ni pula cerita musafir, pening pula. Allah bagaimana pada. Oleh sebab tu kita takkan peningkan orang. Selagi mana hadis ada, dalil ada, kita berimanlah, buka buku pelan-pelan. Tuan kitab ni yang kata, Ustaz tak kata apa, Ustaz tolong sampai bagi Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani cerita kat kita. Lah ni keadaan duk gawat, kita kena slow sikit kan. Allahu Akbar kabira. Faham dah maksud hadis ni? Mari kita baca maksud dia. Bila seseorang dia kata musafir, dia kata sebelum tergelincir matahari, maka diperbolehkan menjamakkan solat zuhur dengan asar dalam perjalanannya. Dan bila dia kata musafir berjalan, dia kata jauh sesudah tergelincir matahari, maka ia boleh dia kata melakukan zuhur lebih dahulu di rumah, dan dia kata boleh menjamak taklimkan dengan asar. Sebab tulis kat situ zuhur dan asar di rumah, tak pening kepala. Nampak tak? Dia pening berjela-jela ni bahasa Malaysia, I know. Bahasa Malaysia, nampak tak? Atau dia kata solat asar dilakukan di tengah perjalanan. Ini pun boleh. Nampak tak? Kadang-kadang dia nak semayang, dia semayang zuhur kan, dua, lepas tu dalam perjalanan dia nak semayang pun boleh juga. Yang penting sekali dia jamak lebih afdal. Dia jamak lebih afdal. Zuhur buat 2, asar buat 2 di rumah. Di rumah. Dan kita dah mengaji hari ni, kita yakin, kita buat. Nampak tak? Walaupun air rasa hampir keluar dari rumah, musafir kat mana-mana, kat Petronas buat kat rumah. Nampak tak kan? Ya Allah Tuhan. Mai satu hadis lagi ya Allah Tuhan. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal ni memang sahabat Nabi. Allahu Akbar. Ya Allah bagi kelebihan dekat dia banyak. Pasal tu kadang-kadang orang yang gila zikir, baru ni kita mengaji tajuk zikir. Nabi kata nak berzikir sangat, nak tu sangat. Kalau orang yang suka zikir ni, pergi tanya dekat Muaz bin Jabal. Pasal Muaz bin Jabal, Nabi cerita Muaz bin Jabal ni lisanan rabitan bi dzikrik. Maksud dia lidah dia tak pernah kering, selalu ya Allah zikir, ingatkan Allah. Memang zikir tu bagus. Majlis macam ni semua majlis yang mengingati Allah, bagus tak nafikan. Tapi biarlah zikir-zikir yang betul-betul yang main daripada Rasulullah. Subhanallah. Hadis yang sahih tentang zikir berlambak hak, itu pun tak terbuat, pergi kutip satu benda tak tahu. Allahu Malaikat apa dah cepat nampak dah kan. Apalah ya Allah, satu benda yang memang nak ajak kita. Subhanallah. Benda yang confirm main daripada Nabi. Pasal satu Nabi kata Muaz bin Jabal ni ahlu zikir, mulut lidah dia dengan zikir. Nabi kata nak tahu dah ya Allah Muaz, orang yang banyak zikir, hati zikir ni sampai api neraka, bahan api neraka pun tak mau kat dia. Nak lekat dengan batang tubuh dia tak mau. Subhanallah. Muaz bin Jabal. Pasal tu last sekali Nabi bagi zikir kat dia. Nabi tu jangan lupa semayang dia baca. Apa dia? Allah bagi dekat ni Muaz, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Kita dapat yang tu pun jadilah. Kadang doa punya berjela panjang, apa pun tak tahu, duk tunggu bila nak habis, bila nak habis. Kalau kita buat majlis tahlil, duk baca panjang, bukan dia duk tumpu nak makan tu.
Tambah pula, ya Allah, jenis yang baca doa ni Al-Fatihah, ada 2 lagi doa, Al-Fatihah, Allahu Akbar, ingatkan dah habis, dah ada satu lagi. Dia tak boleh tumpu mengarut, doa panjang-panjang, lagi satu dia pun tak reti. Dia amin, apa benda aku tak tahu apa dia tu, dah amin pun aku tak tahu, cuma aku dah dengar kata ni kenuri arwah, amin selamat, yang aku tahu selamat yang itulah aku tahu. Rupanya aku duk tunggu bila lah ustaz ni pun tengok makanan dia letak. Elok kita ada doa daripada mentak dah. Akan dia mentak daripada bubuh apa nama safra dia meletak tengah dia berdoa ni, safra mai dah. Dia buat mai lah. Ustaz kalau berdoa kalau saya nampak, ya Allah ya Tuhan, bengkang dah sampai. Ya Allah Tuhan, sudah nasi dah sampai. Kalau dah terlalu banyak sangat, aku terpaksa berhenti doa. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Tak ditumpu. Allahumma, Nabi ni doa yang ringkas. Allahumma inni, ya Allah tolonglah bantu aku, sentiasa aku ni ingat dekat hang ya Allah. Allah SWT sampai kata kat kita, mana-mana orang berzikir macam ni, Allahumma inni, ya Allah tolong aku, bantu aku nak ingat dekat hang. Ya Allah, kalau Tuhan kata kalau kita ingat dekat Tuhan, Tuhan ingat dekat kita. Sampai Allah panggil malaikat, tulis nama dia. Esok ni aku tahu dia lah orang yang selalu ingat dekat aku. Tulis nama dia, ya Allah tulis nama dia. Sonok dah. Pasal mulut lidah kita minta lah. Kita celik mata sampai kita tidur balik. Kita cuba tulis perkataan, berapa banyak perkataan di antara kita maki hamun, cakap bab dunia, duk puji Allah berapa banyak. Kita celik mata tadi, ya Allah duk beletiak ni, ya Allah, daripada celik mata sampai kita tidur balik, kita tanya berapa perkataan yang kita puji bagi Allah. Allahu Akbar. Satu kita nak ingat kat diri kita, ya Allah, Muaz, Allahumma inni, minta tolong Allah ingatkan. Kita tolong Tuhan, tolonglah aku, minta aku ingat dekat hang. Wa syukrika, aku syukur dengan semua keadaan. Aku syukur ya Allah, apa hang bagi kat aku syukur. Wa husni ibadat, bagi cantiklah ibadat aku. Zuhur ni duk pi sampai pukul 4 ni, sampai dah masuk dekat-dekat dah asak ni, gila ke apa ni Allah. Nampak secantik-cantik ibadat. Wa husni ibadatik, ibadat kita cantik. Kalau yang tu, ya Allah, kalau kita boleh jaga yang tu, nak mati senang esok ni. Kalau tidak, nak masih duk gelisah, duk gelomiang, duk main lah. Pasal tak cantik kita dengan Tuhan. Sampai ya Allah, Nabi kata apa, orang ni esok ni mati, Muaz bin Jabal, diperluaskan kubur baginya. Nur ya Allah. Doa yang ringkas, tak payah dia merapu, duduk satu majlis apa pun tak ada, cuma seronok tergedit-gedit, seronok angkat tangan, menari. Kalau Nabi ada, Nabi tersepak ni. Pasal Nabi kata, aku tak pernah himpun aku dengan sahabat aku kumpul ramai-ramai, tak ada. Aku tak pernah himpun aku dengan sahabat aku ramai-ramai, tak ada. Ada faham? Tak pernah Nabi himpun pada. Kalaulah ditakdir, kalaulah keluar Abu Bakar, besok Omar kalau mampu, ya Allah, nampak tak, dan tina atas pentas itu baling dia. Allahu Akbar kabirah. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, apa Muaz kata, ya Allah, qala kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Peperangan Tabuk ni peperangan yang cukup special. Peperangan Tabuk ni lah peperangan yang Nabi tahu golongan apa nama, munafik tak munafik. Kami keluar bersama-sama dengan Nabi SAW, ramai sahabat keluar. Bila keluar dengan Nabi SAW, ya Allah, Nabi tengok muka siapa dia? Uzaifah. Nabi tengok muka Uzaifah yang sudah cerita kat Abah. Nabi tengok muka Uzaifah, Nabi seronok dalam peperangan Tabuk. Pasal tak ada satu peperangan Nabi nak kutip duit dah. Peperangan Tabuk, semua sahabat-sahabat Nabi menyamai, ya Allah, nak bagi derma kat Nabi. Peperangan Tabuk. Sampai pada nama Abu Bakar yang tak ada dalam majlis peperangan Tabuk tu, siapa dia? Omar tak ada. Abu Bakar ada, Omar tak ada. Sahabat beritahu ke Omar, Nabi nak kutip derma. Dia lari. Sahabat Nabi ni pantang nampak tabung. Kita belum nampak tabung, risau dah. Duk mai dah. Sahabat Nabi sampai dia bagi tahu, kata Nabi nak kutip derma, wahai Omar mai daripada jauh, ya Allah, sampai debu keluar debu tu. Nabi tengok Omar. Sampai Omar tanya, ya Rasulullah, dengan atas nak kutip derma, ya aku nak bagi sebahagian pada harta aku nak bagi.
Kita kalau pegang duit, masuk dalam poket, keluar 50, masuk balik. Depa ni iman depa tinggi, depa tahu di sebalik derma tu apa yang berlaku. Derma ni cukup besar ya Allah Tuhan. Elok dia derma, keluar derma tu, mai pula Abu Bakar. Umar ikut belakang nak dengar berapa banyak Abu Bakar bagi. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, semua harta aku nak bagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua apa yang tinggal, tak ada, aku tinggal Allah dan Rasul. Mereka ni punya iman tak boleh lawan lah. Tak boleh lawan. Nampak tak? Baca hadis macam mana pun, ketak lutut kita derma ni masih lagi. Pasal mereka ni yakin dengan sedekatul jariah. Sebab sedekah ni punya berlambak. Satu amalan yang boleh senang hidup kita dunia dan akhirat, derma jalan Allah Ta'ala. Zakat tu lain, zakat nak bagi cuci diri kita harta. Yang nak bagi cantik kesempurnaan hidup kita ni adalah derma. Pasal tu Abu Bakar setiap hari derma. Pasal tu kita main di kuliah pun kita tengok tabung selalu ada. Hari ni pula tabung mangsa banjir, lagi banyak kutip. Faham ke tu? Lepas ni nak kutip lah kan, kita sambung. Allahu Akbar. Dalam peperangan Tabuk, ya Allah, Nabi SAW tengok Muaz bin Nabi tengok Uzaifah. Pasal apa hantar sonok ni? Uzaifah kata, ya Rasulullah, dalam peperangan kita ni ada ramai 6 jahanam, semua dah ada. Uzaifah tak kata 6 jahanam. Dia kata dalam peperangan ni ada unsur-unsur munafik ramai. Nabi tak tahu. Nabi tanya ke Uzaifah sinaraikan semua nama tu. Sampailah Sayyidina Umar dengar Uzaifah boleh tahu orang munafik. Sayyidina Umar, ya Allah, Uzaifah, tolonglah scan aku. Sedih Umar ni, kita tengok Uzaifah tolong aku. Aku takut kalau diri aku ada lagi panggil-panggil hak dulu tu ada. Nabi totally masuk jemaah Rasulullah, warna sikit semua tak berubah. Warna tu lekang totally nampak. Dia mai kat Nabi ni, ya Allah, hak dulu tak ada langsung. Yang kata Umar sampai mana Umar minta. Umar kata hang tolong aku. Tolong. Akhirnya Uzaifah kata, wallahi hang taklah termasuk lah. Baru dia rasa lega. Pasal Uzaifah ni tahu, kalau kita jenis Huzaifah ada scan kita berlambat taik dah ada kat kita. Allahu Akbar kabira, ya Allah. Aduh, ya Allah, satu kita duk minta lah yang kita mai kuliah ni, Tuhan, kami mai kuliah, kami mai sembahyang, betul-betul kami harapkan satu benda. Apa dia? Tuhan tolong bersihkan tempat duduk di hati ni, bagi jadi elok. Kalau di sini tak elok, Allahu Akbar. Di sini tak elok, Allahu Akbar. Allah fakana, dia kata yusalli zuhur wal asar jami'an wal maghrib wal isya jami'an. Inilah hadis yang mengatakan jamak dan kasar boleh. Okey, jamak dan kasar boleh. Muaz bin Jabal duk cerita, kami duduk dalam suasana perang, kami sembahyang jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dengan arti kata jamak dan kasar diperbolehkan. Walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan tak boleh, cuma kasar, jamak tak boleh. Nampak tak? Kita pun dia pakai hadis yang sebelum tu, maka hadis ni dia kena terima. Hadis ni dia kena terima. Dia kata ni semua mansuh. Nampak tak? Itu pendapat dia. InsyaAllah bulan depan, kalau diizinkan Allah Ta'ala, dan Ustaz insyaAllah kemai, kita akan dengar daripada Abdullah bin Abbas cerita lagi berkenaan hadis bermusafir. Hadis musafir ni Ustaz tak nak perpanjangkan banyak-banyak sangat. Ustaz ambil dalam ni. Nanti Ustaz bangun dapat tanya soalan Nabi masuk di itu takat tu saja, mampu pula. Nampak tak panjang lebar. Kita ambil yang kebanyakannya yang adalah kitab untuk mustawa kedudukan kita. Takat situ dulu. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap daripada kelima Ustaz sendiri, kita sudahi dengan tasbih kepada Subhanakallah.